Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugas yang diberikan. Sebelum itu, terima kasih ucapkan kepada pensyarah kami, Prof. Dr. Mariam binti Abdul Majid. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farhana Najwa binti Ismail, 18 BI 0504. Baiklah, kita masuk ke pengertian psikologi. Okey, psikologi ni perkataan asalnya adalah psyche dan logos. Jadi psyche ni maksudnya bererti jiwa, manakala logos pula bererti kajian tentang sesuatu. Jadi, psikologi ni adalah satu kajian mengenai tingkah laku manusia yang dibuat secara sistematik dan saintifik. Jadi psikologi ni adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji secara saintifik tingkah laku manusia ataupun haiwan. Khasnya pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi, kecerdasan, keperluan dan tindak balas manusia terhadap rangsangan persekitaran sosial. Okay, ini saya dapat daripada rujukan Aziz Yahya Syahrul Ahmad Yusufu daripada buku Psikologi Pendidikan. Okay. Seterusnya adalah peranan pemikiran atau fikiran ataupun kognitif terhadap tingkah laku manusia. Okay, apa yang saya dapat daripada rujukan yang sama, Edward Tolman ni dia mula mengkaji tikus melalui eksperimen petanda. Okay, dia meletakkan tikus dalam satu kotak mes. Okay, kat situ dia tengok tikus ni tak berputus asa pun untuk belajar mencari jalan sampai berjumpa makanan. Yang ini dikatakan operasi pelaziman. Okay, teori ni digunakan pengamatan, penyelesaian, masalah dan ingatan. Maksudnya kat sini, penyelesaian masalah dan ingatan. Okay, maksudnya kat sini macam mana kognitif pemikiran ni dia mempengaruhi tingkah laku manusia adalah melalui pengamatan. Maksudnya kita mengkaji, memerhati. Okay, seterusnya kita akan selesaikan masalah. Daripada kita memerhati, kita akan tengok cara untuk selesaikan masalah. Kita akan cari jalan untuk selesaikan masalah. Dan bila kita dah cari jalan, itu akan beri kita ingatan. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Topik yang seterusnya, iaitu peranan perasaan, jiwa atau emosi terhadap tingkah laku manusia. Okey, peranan ni mempunyai 5. Saya akan baca satu persatu dan selepas ini saya akan explain lebih lagi. Okey, yang pertama, kesedaran terhadap diri iaitu self-awareness. Yang kedua, keupayaan mengurus emosi diri iaitu self-regulation. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, kemahiran sosial. Baiklah, kita pergi satu persatu. Yang pertama, kesedaran terhadap diri sendiri iaitu self-awareness. Maksud self-awareness ni, dia membawa maksud seseorang individu tu dia pandai mengawal diri iaitu perasaan dia sendiri ketika berhadapan dengan satu situasi. Kebolehan ni juga dapat membantu seseorang individu itu membuat satu keputusan dengan tepat dengan pegangan atau nilai dalam diri dia sendiri. Secara tak langsung, ia membolehkan seseorang individu itu membuat penilaian dekat diri dia secara lebih adil dan juga realistik. Seterusnya, individu yang ada kelebihan ni, dia akan lebih dapat menyedari dia punya kelemahan dan juga kekuatan dalam diri dia sendiri. Dan sentiasa bersikap terbuka bila mana dia terima maklum balas daripada orang lain. Dan dia juga bersedia untuk belajar daripada kesilapan dan pengalaman yang dilalui. Okey, kita pergi yang kedua iaitu mengurus emosi diri iaitu self-regulation. Self-regulation ni satu keupayaan mengurus emosi sebenarnya terbina atas sebab kesedaran terhadap diri, ekspresi dan juga niat. Individu yang dapat mengawal emosi diri ni, dia sebenarnya dapat melaksanakan sesuatu tugas dengan lebih tenang dan juga mudah.
kemampuan dalam mengurus emosi dapat membantu individu memulihkan kesedihan emosi yang dialami dengan lebih mudah dan berkesan. Agak jelas dekat sini bahawa individu yang pandai mengurus ataupun yang berjaya mengurus emosi, dia mudah bebas dari kitaran emosi yang sesat dan juga kritikal. Dan yang terakhir, kita dapat tengok bahawa individu yang sebegini dia mampu mengimbangkan emosi dengan pemikiran yang rasional bagi mengelakkan wujudnya satu konflik yang berlaku. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada motivasi. Okey, motivasi. Motivasi ni sebenarnya dia lebih kepada kecenderungan emosi yang berupaya menggerakkan seseorang individu ke arah pencapaian satu matlamat. Maksudnya bila seseorang individu tu dia pandai memotivasikan diri dia, macam dia ni nak menuju kepada satu matlamat untuk memajukan diri dia sendiri. Seterusnya, individu yang tinggi tahap motivasi dia akan lebih mudah dalam pelaksanaan sesuatu benda dan lebih terancang lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada empathy. Okay, empathy ni seperti semua sedia maklum, maksud yang lebih panjang. Maksud empathy ni ialah satu keupayaan seseorang untuk mengenali dan memahami serta menyelami emosi orang lain sampai boleh bagi pertimbangan yang sewajarnya terhadap perasaan seseorang. Maksudnya empathy ni kita meletakkan diri kita sendiri dalam situasi seseorang itu. Seterusnya, biasanya manusia yang ada sifat empathy ni, dia tak kisahlah manusia yang ada sifat empathy ataupun siapa, manusia ni memang dia tak pandai nak sorok ekspresi muka itu sama ada dia sedih ke, happy ke atau sebagainya. Sebab tu individu yang ada sikap empathy ni dia mampu terjemahkan perasaan orang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran sosial. Kemahiran sosial ni merupakan satu elemen yang bersifat interpersonal yang melibatkan kebolehan mengurus emosi orang lain dalam hubungan yang lebih berkasar dan sentiasa ready dengan hubungan yang lebih berkesan dan yang sentiasa siap sedia dengan situasi sosial serta interaksi serta boleh berinteraksi dengan orang lain. Kemahiran ni biasanya bagi kelebihan seseorang tu untuk memujuk, pandai berunding dan tolong selesaikan pergaduhan atau perbalahan yang individu lain alami. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide definisi dakwah. Okey, baik. Definisi dakwah seperti semua sedia maklum. Definisi dakwah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dakwah. Dakwah mempunyai 3 huruf asal iaitu dal, ain dan waw. Dari ketiga-tiga huruf ini boleh terbentuk beberapa kata dan makna. Makna tersebut adalah mengajak, menyeru, memanggil, meminta, memohon dan sebagainya. Okey. Baik. Untuk perkataan mengajak dan menyeru, kebanyakannya memang ada di dalam Al-Quran dan salah satu contoh yang boleh saya bagi iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Saya baca sedikit ayat Al-Quran yang menyebut tentang mengajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yad'u ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Maksudnya, mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya yakni perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Baik, seterusnya saya pergi kepada maksud memanggil atau panggilan. Okey, kita boleh dapat contoh dalam surah Ar-Rum ayat 25. Saya baca ayat Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih
thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dekat ayat ni terdapat ayat memanggil iaitu yang mana kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. Itu adalah antara contoh-contoh maksud yang definisi dakwah yang kita boleh dapat di dalam Al-Quran beserta ayat dia lah yang saya boleh bagi. Baiklah, saya akan serahkan slide seterusnya kepada rakan saya. Okey, saya akan menerangkan tentang matlamat dakwah. Nama saya Nur Aina Amalia Binti Azhar, 17BI kursi 5044. Matlamat dakwah ini adalah Syed Syed Hawa berkata, dakwah ke jalan Allah merupakan satu matlamat dan pada masa yang sama ia merupakan wasilah untuk mencapai matlamat lain seperti tazkiyah an-nafs, pembentukan individu dan keluarga masyarakat dan negara Islam. Kiranya kita ni, matlamat dakwah kita adalah untuk ke jalan Allah. Kiranya kita kita ni jadi kita perlulah mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Kita sebagai dai perlulah ada sifat tu dan mengajak kepada mad'u ni kepada arah kebaikan dan kita juga sama-sama buat. Kedua pula, percaya matlamat ini bergantung kepada Allah. Semakin banyak usaha dakwah dijalankan, maka matlamat umum yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tercapai. Oleh itu, keutamaan perlu diberi kepada dakwah lebih daripada yang lain. Kiranya bila banyak dakwah kita lakukan, kira matlamat tu dapat kita banyaklah akan tercapai dengan apa yang kita buat. Okay, jadinya saya akan simpulkan keseluruhan slide. Kiranya psikologi ni benda yang mengkaji jiwa manusia yang tak nampak. Bila kita sebagai dai perlulah tahu ilmu psikologi tu. Bila kita dah tahu, jadinya dakwah tu dapat disampaikan dengan baik. Psikologi ni kita tahu melalui emosi tekan laku tu kita dapat tahu macam mana mad'u tu. Lepas tu bila kita dah kaji, kita dah tahu ilmu psikologi tu, insya-Allah matlamat dakwah pun dapat tercapai dan objektif dakwah pun dapat tercapai. Itu sahaja daripada saya, daripada guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.